Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sirih berlipat dan letak rendah, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata, madah dan indah. Awal bismillah, pemula bicara. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Fawaz Mufid bin Muhammad Zazali, berumur 10 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Citun Jaya. Kos sekolah saya ialah CBA 9152. Hobi saya ialah membaca buku dan menonton televisyen. Manakala, cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor. Dalam video ini, saya berasa sangat terkejut untuk berkongsi ulasan tentang sebuah buku fiksyen yang bertajuk Perisik Kota Sabah. Buku ini adalah hasil karya seorang penulis lelaki yang bernama Muhammad Ali Muhammad Noor. Buku ini diterbitkan oleh PTS Islamika Sendirian Berhad. Cetakan pertamanya pada tahun 2009. Buku menarik ini mempunyai 168 halaman bercetak dengan 31 buah cerita pendek di dalamnya. Fizikal buku ini ia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ianya senang dibawa ke mana-mana. Ianya amat sesuai untuk murid-murid sekolah rendah seperti saya. Dalam membaca buku ini, apa yang menariknya, buku ini menghimpunkan kisah-kisah yang syarat dengan nilai-nilai murni yang boleh diambil sebagai pengajaran seperti sifat setia di dalam cerita Kitmi dan Penghuni Gua, taat kepada tuan dan pemerintah seperti di dalam cerita Perisik Kota Sabah, nilai amanah di dalam menjalankan tugas dan berpegang teguh kepada janji seperti di dalam kisah perjanjian dengan binatang. Nilai kerajinan dapat ditemui di dalam cerita Petani Tamak Harta. Sifat amanah dan istiqamah di dalam mengusahakan sesuatu pekerjaan di dalam cerita Gembala yang Amanah. Bukan sahaja dipersembahkan oleh manusia, tetapi juga haiwan turut menampilkan kesemua sifat-sifat ini. Kesemua 31 buah cerita ini turut menyentuh kisah binatang dengan para nabi, wali-wali Allah dan rakyat biasa. Penggunaan bahasa Melayu yang mudah difahami di dalam buku ini memberikan maksud bahawa buku ini boleh dibaca oleh sesiapa sahaja. Malah, diselitkan juga ayat-ayat dari Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan cerita yang dipersembahkan sebagai salah satu kaedah untuk bagi tahu kepada orang ramai bahawa Al-Quran bukan hanya menyentuh isu agama semata-mata, tetapi mesej yang disampaikan mencakupi setiap aspek kehidupan manusia sehari. Saya ingin mengulas sebuah kisah daripada 31 koleksi cerita dalam buku ini, iaitu Perisik Kota Sabah, yang juga merupakan tajuk bagi buku ini, yang mengisahkan peristiwa di mana Nabi Sulaiman sedang memeriksa barisan tenteranya yang terdapat pada manusia, burung dan jin. Ketika memeriksa, Nabi Sulaiman mendapati burung hudhud yang mempunyai kebolehan mencari mata air di dalam tanah tiada. Kehilangan burung hudhud menjadi tanda tanya sehingga membuatkan Nabi Sulaiman ingin menghukumnya. 3 hari kemudian, burung hudhud muncul semula membawa satu berita tentang pemergian beliau ke negeri Sabah. Beliau menyatakan bahawa negeri Sabah diperintah oleh seorang wanita cantik, iaitu Ratu Balqis. Ratu Balqis digunakan kerajaan yang kuat dan kaya, tetapi malangnya mereka menyembah matahari. Mendengar perkabaran tersebut, Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat supaya mereka kembali kepada Allah dan meminta burung hudhud mengirimkan surat tersebut. Apabila menerima surat itu, Ratu Balqis terkejut dan mengirim kapal bagai dan mewah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak kerana baginya apa yang Allah kirimkan adalah lebih baik berbanding apa yang mahu diberikan oleh Ratu Balqis. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mendapat berita Ratu Balqis ingin datang ke negerinya. Oleh itu, beliau menitahkan membantunya membawa singgasana Ratu Balqis ke istananya dan mengubah beberapa ciri untuk memastikan sejauh mana Ratu Balqis mengenali singgasana beliau. Apabila tiba saja di hadapan istana, Ratu Balqis berasa kagum dengan keindahannya dan langsung tidak menyangka bahawa istana itu adalah miliknya sendiri. Nabi Sulaiman berkata, sebenarnya istana ini telah diubah dan diperbuat daripada kristal. Barulah Ratu Balqis sedar atas kejahilannya selama ini. Kejahilannya itu yang menyembah matahari. Ratu Balqis insaf dan kembali kepada Allah. Keistimewaan buku ini ialah kesemua 31 buah cerita di dalam buku Perisik Kota Sabah adalah berdasarkan kisah-kisah benar dan mempunyai unsur sejarah. Penggunaan Al-Quran yang mempunyai terjemahan bahasa Melayu turut digunakan bagi menghasilkan buku ini
Setiap cerita di dalam buku ini dipilih dan diolah dengan berhati-hati supaya jalan cerita asalnya tidak terganggu. Saya sangat menggalakkan agar rakan di luar sana memanfaatkan masa untuk membaca buku ini kerana ianya syarat dengan mesej yang sangat berguna. Buku ini dapat memberikan teladan, memupuk motivasi dan juga menginsafi diri agar sebenarnya kita makhluk Allah yang lemah tanpanya. Semoga kita semua dapat mengambil pengajaran untuk dijadikan panduan hidup kita semua. Sekian, terima kasih.